Sejahtera semua, nama saya Doreen dan hari ini saya akan membentangkan topik dissociative disorder bersama kawan saya, Liana. Sebelum saya terangkan tentang apa itu dissociative disorder, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dissociation. Kemungkinan Anda mempunyai pengalaman autopilot, di mana Anda memandu dan apabila sampai ke destinasi, Anda tidak dapat ingat butiran tentang sepanjang panduan Anda. Ini adalah contoh dissociation yang normal dan akan berlaku dalam rutin harian kita, di mana merupakan keadaan mental yang disconnect tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Sejujurnya, keadaan ini tidak akan berkekal lama. Nama yang akan keluar daripadanya sekiranya wujudnya seseorang atau sesuatu yang memerlukan perhatian. Misalnya, Anda sedang berfikir dan seseorang yang Anda kenali datang dan tegur dengan Anda akan tegur balik. Dengan itu, Anda akan terkeluar. Tapi, apabila wujudnya dissociation yang merangsap dan diri Anda tidak dapat keluar daripadanya, perasaan disconnection akan menjadi semakin tekan dan banyak berlaku sehingga seseorang itu diganggu olehnya dalam rutin harian. Apabila kes sedemikian ini berlaku, bolehlah kita katakan yang seseorang itu mempunyai dissociative disorder. Dissociative disorder merupakan inventory escape daripada kenyataan. Seseorang itu akan mengalami gangguan pemisahan antara pemikiran, emosi, persepsi, identiti, kawalan motor, kesetaraan ingatan dan tingkah laku. Reginya, dissociative disorder ini dia akan berkaitan dengan perasaan dan pengalaman yang bersifat negatif. Ia berkembang daripada tindak balas terhadap peristiwa yang traumatik seperti childhood abuse dan neglect. Kajian telah menunjukkan bahawa wanita mempunyai peluang yang lebih tinggi didiagnosiskan dengan dissociative disorder berbanding dengan lelaki, dan lebih daripada 75% individu yang akan mengalami sekurang-kurangnya satu episod dispersonalization atau disrealization dalam sepanjang hayat mereka. Soalan saya sekarang ialah, adakah dissociation merupakan satu disorder atau coping mechanism? Sebenarnya, dissociation merupakan satu coping mekanisme yang biasa dan terutamanya apabila berhadapan dengan trauma. Ramai daripada kita akan mencari cara untuk melepaskan diri daripada pengalaman yang menyakitkan atau kurang menyenangkan. Dan individu biasa akan memulihkan persepsi mereka dari semasa ke semasa. Tapi, individu yang mereka mengalami amnesia secara berterusan, dispersonalization, derealization, atau pemecahan identiti akan mengganggu proses biasa yang mempengaruhi persepsi mereka meletakkan pengalaman yang traumatik atau tekanan. Dissociative disorder ini mempunyai dua simptom, yaitu simptom positif dan simptom negatif. Simptom positif ialah pencerobohan yang tidak disengajakan kepada kesedaran dan tingkah laku dengan defensif yang disertakan dalam keseimbangan pengalaman subjektif. Dan contoh yang paling jelas ialah dispersonalization dan disrealization. Dan untuk simptom negatif pula, ialah ketidakupayaan untuk seseorang mengakses maklumat atau mengawal fungsi mental seperti amnesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya dissociative disorder. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kecelaruan ini. Faktor paling utama adalah disebabkan oleh tindak balas trauma. Kebanyakan individu mengalami dissociatif adalah masa trauma akibat kematian atau penderaan, sama ada penderaan fizikal, mental atau seksual. Mereka akan membina personaliti atau keadaan yang baru untuk melupakan trauma tersebut. Faktor seterusnya adalah terlalu banyak pendaman yang berlaku. Individu ini tidak berupaya untuk menerima memori yang menyakitkan. Memori ini boleh timbul akibat dari trauma atau pendaman. Menurut teori psikodinamik, ego akan melindungi diri daripada masalah yang dihadapi dengan cara menyekap memori tersebut. Hal ini akan menyebabkan munculnya personaliti yang baru bagi melupakan kesakitan yang berlaku. Perasaan dan emosi yang mengganggu turut menjadi faktor dissociative disorder. Emosi yang bercelaru akan menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir secara rasional. Sebagai contohnya, masa trauma. Masa trauma akan berasa terlalu sedih dan takut sehingga mereka mengambil keputusan untuk melupakan peristiwa tersebut atau membentuk personaliti yang baru. Faktor yang terakhir adalah ketidakfungsian otak.
Ketidakfungsian ini boleh wujud akibat daripada emosi dan memori yang tidak selari. Pekaji mendapati di dalam otak kita terdapat struktur yang membezakan antara memori dan emosi. Kajian menunjukkan bahawa aktiviti metabolisme di dalam otak individu yang mengalami masalah kecelaruan adalah berbeza dengan individu yang biasa. Selain itu juga, penggunaan bahan-bahan terlarang seperti dadah, alkohol, ubat-ubatan juga boleh menyebabkan berlakunya dissociative disorder. Terdapat pelbagai kesan atau implikasi yang boleh dihadapi oleh individu yang mengalami dissociative disorder. Kesan yang ketara adalah kesukaran untuk membina hubungan. Hal ini kerana mereka mungkin akan membentuk personaliti yang baru atau melupakan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Oleh itu, hubungan yang telah terbina mungkin akan terpisah, dan untuk membina hubungan dengan individu yang baru juga akan menjadi sukar. Selain itu juga, terdapat juga cubaan untuk membunuh diri dan kemurungan. Individu yang mengalami dissosiatif akan terkena insomnia atau kesukaran untuk tidur. Selain itu juga, terdapat individu yang akan mengalami kegagalan seksual. Dan akhir sekali, kecelaruan dissosiatif ini boleh menjadi sebab kepada munculnya kecelaruan yang lain seperti panic attack, gangguan emosi, dan depression. Terdapat 5 jenis dissociative disorder. Yang pertama adalah depersonalization atau derealization, kedua adalah dissociative amnesia, yang ketiga adalah dissociative identity disorder atau lebih dikenali sebagai multiple personality disorder. Yang seterusnya adalah other specified dissociative disorder dan yang terakhir adalah unspecified dissociative disorder. Jenis-jenis dissociative disorder ini akan diterangkan dengan lebih lanjut di dalam slide-slide seterusnya. Depersonalization atau derealization disorder merupakan kecelaruan yang berkait rapat dengan keadaan realiti yang berlaku di sekeliling individu. Depersonalization disorder adalah pengalaman tidak realiti yang terpisah daripada aspek perasaan, sensasi, minda dan tubuh badan individu. Mereka tidak akan dapat mengawal tubuh badan mereka. Contohnya, seorang individu sedang memandu kereta. Dia merasakan bahawa dia sedang memandu dengan keadaan yang sangat laju di lebuh raya. Tetapi dia tidak dapat memperlahankan kenderaan tersebut kerana dia tidak dapat mengawal tubuh badannya. Derealization disorder pula merujuk kepada pengalaman tidak realiti yang terpisah daripada persekitaran. Individu tersebut merasakan bahawa mereka sedang bermimpi atau melihat persekitaran mereka dalam keadaan berpusing, berputar atau distorted. Contohnya, mereka melihat serangga yang kecil itu lebih besar daripada tubuh badan mereka. Statistik menunjukkan hampir separuh daripada rakyat Amerika mengalami depersonalization atau derealization disorder. Seramai 66% daripada mereka adalah mangsa trauma, 30% adalah tentera perang, 11% mengalami kecederaan kepala akibat kemalangan dan sebanyak 79% adalah mengalami tekanan. Kebanyakan individu ini didiagnosis ketika masih remaja. Hampir 2% daripada setiap populasi akan mengalami depersonalization atau derealization disorder. Namun begitu, tiada bukti spesifik yang dapat menunjukkan sama ada seseorang itu hanya mengalami depersonalization atau hanya mengalami derealization. Kemungkinan ramai di antara individu ini mengalami kedua-duanya sekali. Seterusnya adalah dissociative amnesia. Dissociative amnesia merujuk kepada ketidakupayaan seseorang individu itu untuk mengingat semula maklumat atau peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dengan kata mudah, individu ini mengalami hilang ingatan. Namun, dissociative amnesia adalah berbeza dengan amnesia yang berlaku akibat kemalangan. Ciri-ciri dissociative amnesia adalah keadaan ini biasanya berlaku disebabkan oleh tekanan atau trauma. Dissociative amnesia juga boleh melibatkan dissociative fugue. Dissociative fugue merujuk kepada keadaan psikologi di mana individu tersebut hilang kesedaran tentang identiti mereka atau maklumat-maklumat yang penting. Mereka ini juga melakukan perjalanan yang tidak disedari oleh mereka. Contohnya, Ali sedang tidur. Tiba-tiba dia terjaga di ruang tamu. Namun, Ali langsung tidak sedar bahawa dia melakukan perjalanan daripada bilik tidur untuk pergi ke ruang tamu. Dissociative fugue ini juga boleh berlaku disebabkan munculnya identiti yang baru.
Disosiatif amnesia juga tidak melibatkan keadaan perubatan seperti penggunaan dadah, ubat-ubatan, masalah neurologi atau kecederaan kepada otak. Di Amerika Syarikat, sebanyak 1.0% lelaki dan 2.6% wanita mengalami disosiatif amnesia. Terdapat 5 jenis disosiatif amnesia. Jenis yang pertama adalah localized amnesia yang merujuk kepada keadaan di mana seseorang individu itu lupa akan satu peristiwa atau tempoh masa yang tertentu. Contohnya, Izzat tidak dapat mengingati peristiwa yang berlaku sebelum dan selepas daripada kemalangan. Yang kedua adalah selective amnesia. Selective amnesia ini merujuk kepada individu yang lupa hal-hal yang mengganggu atau traumatik di dalam satu-satu peristiwa. Contohnya tentera perang. Mereka boleh mengingati peperangan yang berlaku, namun mereka tidak ingat tentang kematian rakan-rakan mereka. Yang ketiga adalah generalized amnesia yang merujuk kepada individu yang lupa keseluruhan kehidupan mereka. Mereka lupa siapa diri mereka, siapa keluarga mereka dan di mana mereka tinggal. Walaupun mereka lupa tentang maklumat-maklumat peribadi ini, namun mereka masih mengekalkan gaya kehidupan mereka yang normal. Mereka tahu membaca dan tahu mengamalkan kemahiran yang mereka pernah pelajari. Seterusnya adalah systematized amnesia. Systematized amnesia ini merujuk kepada keadaan di mana individu itu hilang ingatan tentang kategori-kategori tertentu. Contohnya, Afidah lupa tentang keluarga dan orang-orang yang pernah rapat dengannya. Bagi mangsa yang mengalami penderaan pula, mereka akan lupa siapakah yang melakukan penderaan tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah continuous amnesia. Continuous amnesia ini merujuk kepada keadaan di mana mereka lupa keseluruhan peristiwa selepas peristiwa itu berlaku. Sekarang, saya akan terangkan Dissociative Identity Disorder (DID). DID ini dikenali ramai dan sebelum ini pernah dikenali sebagai Multiple Personality Disorder. Logiknya, topik DID ini adalah antara dissociative disorder yang paling orang ramai akan kenali terlebih dahulu dan ianya banyak digunakan dalam plot cerita dalam pelbagai drama. DID mula mendapat perhatian masyarakat pada tahun 1970-an. Ia bermula daripada sebuah buku bertopik silver yang berkaitan cerita benar dalam real life daripada Sherry M. Monson. Kemudian dibuat biografi drama dalam nama Silver. Silver mengalami psychological trauma semasa kecil yang menyebabkan dirinya mengalami DID. DID merupakan gangguan dalam ingatan, kesedaran diri, identiti atau persepsi. Individu akan berkembang satu atau lebih identiti alternatif yang kita dikenali sebagai alters. Sebagai contoh, Sylvia mempunyai 16 personality alters dan setiap altersnya mempunyai tahap umur yang berbeza. Dengan itu, identiti yang didiagnosis DID sering dirujuk sebagai mempunyai kepribadian berganda atau personality berpecah. Individu akan mengalami kekurangan dalam ingatan autobiografi termasuk butiran peribadi, aktiviti harian dan juga peristiwa traumatika. DID boleh dilihat melalui beberapa simptom. Individu akan mengalami dua atau lebih identiti atau keadaan personality yang berlainan. Mereka akan mengalami perubahan diri pada kesan, tingkah laku, kesedaran, ingatan, persepsi, kognisi atau fungsi seremi motor selepas kali mereka switch. Dan mereka juga akan mengalami juruan dalam ingatan sejarah peribadi termasuk masa lalu dan juga peristiwa harian. Dengan itu, mereka akan mengalami kemerosotan dalam fungsi harian yang signifikan, di mana gangguan ini tidak boleh dikaitkan dengan kesan fisiologi, paham, atau keadaan perubatan. Dan kajian juga menunjukkan bahwa melebihi 70% individu dengan DID akan mempunyai kehendak untuk bunuh diri dan juga tindakan mencederakan diri. Ciri-ciri psikobiological DID yaitu dissociative identity state. Ia boleh dipecah kepada dua. Natural identity state akan membantu seseorang untuk menghalang kemasukan ingatan yang traumatik untuk membolehkan kehidupan seharian berfungsi dan berjalan seperti biasa. Ia akan cuba untuk menyembunyikan kenangan traumatik dan juga tidak mengkaitkan individu dengan trauma lagi. Sebagai contoh, wujudnya keadaan amnesia pada seseorang. Dan traumatic identity state pula akan akses dan bertindak balas terhadap kenangan
atau ingatan yang traumatik. Ia akan membuat seseorang untuk ingat kembali pengalaman lepas negatif dan juga dipengaruhi olehnya secara emosi dan tingkah laku. Individu akan cenderung untuk bertindak defensif apabila terasa terancam seperti fight and flight. Kajian telah menunjukkan bahawa DID dia hanya akan mempengaruhi 1% populasi sahaja. Ia sangat jarang berlaku, tapi diagnosis lebih kerap berlaku dalam kalangan wanita berbanding dengan lelaki. Bilangan lelaki mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan, kerana mereka lebih cenderung memperlihatkan tingkah laku agresif, tapi bukan jurang dalam ingatan yang biasa kita dilihat dengan DID. DID dipercayai mempunyai hubungan signifikan dengan trauma, kerana trauma merupakan punca utama kepada 90% individu yang didiagnosis DID. Tapi, bukan semua yang mengalami trauma akan mempunyai simptom-simptom disosiatif. Regina, diagnosis DID akan dilakukan pada usia 30 tahun, tapi tanda-tanda DID dia akan mungkin bermula pada zaman kanak-kanak seawal 5 tahun. Dengan itu, perasaan dan pengalaman negatif semasa childhood boleh banyak menyumbang kepada seseorang untuk mengalami DID. Banyak perubahan dia akan berlaku pada usia 6 tahun. Apabila mencapai usia dewasa, biasanya dia akan melaporkan 16 alternative personality, dan pada remaja pula dengan gangguan ini secara umumnya akan menunjukkan kira-kira 24 autis. Kajian mendapati bahawa saiz hipokampus dan amigdala pada pesakit DID adalah lebih kecil. Seperti yang kita ketahui bahawa amigdala adalah untuk urusan emosi dan hipokampus adalah untuk urusan ingatan. Terdapat juga peningkatan keaktifan pada prefrontal dan parietal cortex pada pesakit DID. Yang prefrontal cortex adalah untuk urusan personality development dan parietal cortex berkaitan dengan sensory dan motor information. Dengan itu, saiz hipokampus dan amigdala yang kecil dan keaktifan pada prefrontal dan parietal cortex dapat menjelaskan bagaimana pertukaran personality dapat menyebabkan wujudnya sifat lupa atau jurang ingatan pada previous personality apabila mereka switch. Sekarang, saya akan menceritakan satu kajian kes yang pernah berlaku di Malaysia yang berkaitan dengan Mr. C. Mr. C ini merupakan seorang berbangsa Cina yang berumur 18 tahun dan bekerja sebagai seorang jurujual. Ibu bapa Mr. C bercerai semasa dia berumur setahun. Dia pernah didera fizikal dan emosi oleh ibu tirinya semasa kecil. Contohnya, dia telah dipukul beberapa kali oleh ibu tirinya dengan meletakkan hot iron pada badannya. Dan dia juga pernah dikunci dalam bilik stor dan diberi sedikit makanan. Pada masa tersebut, ibu tirinya merupakan seorang babysitter dan menjaga anak jiran dia. Mr. C pernah menyaksikan yang ibu tirinya meletakkan anak jagaan jirannya dalam peti sejuk untuk membuatkannya senyap. Tindakan-tindakan sedemikian ini telah diketahui oleh bapa kandung Mr. C tetapi diabaikan. Kemudian, Mr. C melarikan diri dari rumah semasa berumur 9 tahun dan tinggal bersama ibu kandung dia. Tapi, tetap didera secara verbal oleh ibu kandung dia. Mr. C pernah dibuli di sekolah dan berhenti sekolah semasa 14 tahun. Mr. C tak ada hubungan rapat dengan ahli keluarganya dan juga orang lain, kecuali seorang kawan perempuan. Pada umur 16 tahun, Mr. C telah diliwat oleh seseorang yang tidak dikenalinya. Ia berlaku apabila Mr. C cuba untuk melindungi kawan perempuannya daripada dirogol. Tapi, kawan perempuannya membunuh diri selepas itu. Mr. C amat sedih dan berasa sampai bersalah sehingga mempunyai cubaan mencederakan diri selama beberapa kali. Mr. C mula memasuki unit psikiatri pada umur 18 tahun kerana cuba bunuh diri selepas gaduh dengan kakak dia. Akan kenal kes Mr. C, saya akan mengkaitkan dia dengan beberapa soalan. Pertamanya, adakah individu yang mempunyai DID sering disalah diagnosis? Jawapannya adalah ya. Mula-mulanya, Mr. C dia telah dirawat sebagai Major Depression Disorder dengan Borderline Personality Disorder. Dirinya telah dikesan mendapat DID selepas kali ketua cubaan untuk bunuh diri, dan semasa interview sesi, autisnya Miss C telah muncul. Dan ujian mental state juga menunjukkan bahawa perubahan kesan kewanitaan selepas Mr. C menjadi Miss C. Dengan itu, tidak heranlah apabila
statistik TID hanya adalah menunjukkan bahawa TID hanya pada 1% populasi kerana mereka akan disalah diagnosis. Mereka kadang-kadang akan disalah diagnosis sebagai skizofrenia kerana mereka dipercayai mempunyai identiti yang berlainan yang dinama dapat dirafi sebagai kenyalan, dan mereka juga kadang-kadang akan mengalami dissociative identity iaitu auditory hallucinations. Soalan kedua, gejala apa yang boleh rujukan apabila seseorang mengalami TID? Jawapannya adalah perubahan mood dan tingkah laku. Perubahan ini akan berlaku secara tiba-tiba dan secara menunjukkan. Contohnya dalam kes Mr. C, autisnya Miss C telah muncul semasa dalam proses sesi interview dan juga menunjukkan tingkat balas kewanitaan melalui ujian segmental. Soalan ketiga, adakah seseorang itu akan benar-benar mengalami multiple personality atau split personalities? TID melibatkan kekurangan hubungan antara identiti, ingatan, dan kesedaran seseorang. Dengan itu, individu yang mengalami gangguan ini tidak akan melebihi satu personality, tapi akan agak kurang daripada satu personality. Gangguan ini biasanya merupakan tidak balas terhadap pendarahan pada zaman kanak-kanak. Sebagai contoh, Mr. C dia telah mengalami pendarahan secara emosi dan fizikal oleh ibu tirinya semasa kecil dan juga mengalami pendarahan secara verbal oleh ibu kandungnya. Dengan itu, personality Mr. C dia akan agak kurang, tapi Mr. C tidak akan melebihi satu personality. Dan saya akan ringkaskan tentang jenis utama dissociative disorder. Dari segi tahap keseriusan dan keparakan, yang paling teruk ialah DID. DID ini akan mempunyai aspek daripada dispersonalization atau derealization disorder dan juga dissociative amnesia. Dari segi perkembangan kepada trauma yang teruk atau berpanjangan adalah daripada dispersonalization atau derealization disorder kepada DID. DID ini akan mempunyai aspek daripada dispersonalization atau derealization disorder yang mengalami gangguan dalam persepsi biasa terhadap peristiwa atau perkara yang berlaku dan juga dissociation amnesia yang mengalami gangguan dalam ingatan. Dengan itu, DID ini akan menyebabkan seseorang mempunyai masalah dengan mempunyai identiti diri yang tunggal dan lengkap. Lepas penerangan tentang 3 jenis utama dissociative disorder, saya akan terangkan tentang kategori sisa untuk simptom dissociatif yang tidak sesuai dalam nama-nama kategori yang lebih spesifik, yaitu Other Specific Dissociative Disorder (OSDD) dan juga Unspecific Dissociative Disorder (UDD). Other Specific Dissociative Disorder (OSDD) digunakan dalam situasi di mana doktor memilih untuk menentukan sebab-sebab spesifik bahawa klien tidak memenuhi kriteria atau apa-apa dissociative disorder tersebut. OSDD mempunyai beberapa subjenis, tetapi OSDD pertama yang paling mirip dan hampir sama dengan DID. Antara sebab-sebab spesifik untuk OSDD ialah Chronic and Recurrent Syndrome of Mixed Dissociative Symptoms, yang meliputi gangguan identiti bersamaan dengan tanda-tanda disconnect antara diri yang berkurangan. Yang kedua, Identity Disturbed due to Prolonged and Intense Correct Position. Contohnya, seseorang itu mungkin akan keliru dan ragu tentang identiti mereka dalam keadaan yang brainwashing. Yang ketiga, Actual Dissociative Reaction to Stressful Event. Keadaan yang berkurang daripada sebulan dan boleh beberapa jam atau hari sahaja. Keadaan ini boleh dicirikan dengan syarat seperti kekurangan kesedaran dan juga gangguan persepsi. Yang keempat, Dissociative Trust. Kekurangan kesedaran tentang sekeliling. Unresponsiveness ini boleh bersamaan dengan tingkah laku seperti pergerakan jari, di mana seseorang itu pun tidak sedar dan tidak dapat kontrol. Unspecific Dissociative Disorder (UDD) ini digunakan dalam situasi di mana doktor memilih untuk tidak spesifikkan sebab dan kriteria klien, contohnya dalam setting emergency room, dan juga berlaku apabila tiada maklumat yang dapat membantu dalam pembuatan diagnosis yang lebih spesifik. Intervensi Dissociative Disorder adalah psikoterapi. Psikoterapi terdapat 3 jenis yang dapat diaplikasikan untuk rawatan dissociative disorder. Pertamanya, Cognitive Behavior Therapy (CBT). CBT ini menipu hubungan antara pemikiran, perasaan, dan tingkah laku.
CPT ini akan membantu seseorang untuk mengenal pasti kepercayaan negatif atau salah dan menyusunkannya semula. CPT ini akan memberitahu cara pemikiran yang tidak sehat dan bagaimana ianya boleh menyebabkan tingkah laku dan kepercayaan yang kurang baik atau negatif. Dengan itu, seseorang itu akan dikembangkan cara berfikiran yang konstruktif. Psikoterapi yang kedua ialah Dialectical Behavior Therapy, DBT. DBT ini pada mulanya untuk rawatan bunuh diri, kemudian guna untuk penyakit mental lain. DBT ini sama dengan CBT dan mereka mengaplikasikan kaedah berfikir dan tingkah laku baru. DBT ini menerima fikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak selesa. Dengan itu, DBT akan membantu seseorang untuk mencari kesinambungan antara penerimaan dan perubahan. Psikoterapi yang ketiga ialah Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. EMDR ini digunakan untuk rawatan PTSD, yang merupakan satu series pergerakan mata berulang-ulang selama 20 hingga 30 saat. EMDR ini akan mengurangkan tekanan emosi akibat kenangan traumatik dan menggantikan reaksi emosi negatif kepada tingkah laku atau kepercayaan positif. Intervensi dissociative disorder juga meliputi ubat-ubatan. Kini, tak ada ubat yang benar-benar dapat merawat dissociation, tetapi akan digunakan ubat-ubat seperti antidepressant untuk mengatasi kesan tambahan yang biasa berlaku dalam dissociative disorder. Di samping itu, sokongan ahli keluarga dan sekeliling tidak dapat diabaikan. Dissociative disorder boleh hilang tanpa rawatan, tetapi tidak. Dengan itu, ahli keluarga dan sekeliling hendaklah cuba memahami dan melihat situasi dari sudut pandangan orang yang mengalami dissociative disorder. Itu sahajalah pembentangan daripada pihak kami. Terima kasih semua di atas perhatian yang telah diberi.